Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil khatimir rahmati wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita ditemukan untuk satu forum yang bertajuk Peranan Taranum dalam Sejarah Ketamadunan Umat Islam. Saya Muhammad Nasaruddin bin Azmi dan bersama dengan saya juga tidak keserangan iaitu Muhammad Al-Firdaus bin Awangkesah dan Muhammad Akram bin Harun, yang mana kami akan membicarakan tentang peranan Taranum dalam sejarah ketamadunan umat Islam. Jadi saya akan menjawab soalan yang pertama tentang Taranum pada zaman Nabi SAW. Adakah Taranum wujud pada zaman Nabi SAW? Taranum yang terkenal di Malaysia iaitu Sikah, Bayati, Nahwan, Ras dan lain-lain, adakah wujud pada zaman Nabi SAW? Kita tengok sejarah pada zaman Nabi SAW, adakah wujud Taranum tersebut? Secara ringkasnya jawapannya adalah tidak. Jawapannya tidak. Habis daripada mana wujud Taranum tersebut? Taranum tersebut wujud pada zaman ataupun berasal daripada Parsi, iaitu Iran. Pada zaman Nabi SAW, Nabi hanya menggalakkan para sahabat untuk membaca Al-Quran dalam keadaan mengelokkan suara, memperindahkan suara. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Dan sabda Nabi SAW juga pada hadis yang lain, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab wa aswatiha." Nabi menyuruh sahabat-sahabat supaya membaca Al-Quran seperti mana lahjah orang Arab. Dan Nabi memuji sahabat-sahabat yang mempunyai suara yang sedap. Seperti mana kata Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Iaitu, kamu telah dikurniakan seruling daripada seruling-seruling Nabi Daud. Seruling di sini maksud dia suara yang sedap lah. Dari segi keindahan suara tu, seperti mana pada zaman Nabi Daud SAW. Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur, bersama dengannya siapa yang turut berzikir dengannya, iaitu binatang-binatang. Turut berzikir bersama dengan Nabi Daud alaihi salam. Okey. Pada zaman Nabi SAW, kalau kita tengok Taranum, jumhur ulama mengatakan bahawa Taranum ini tidak ada sanad. Tidaklah seperti riwayat-riwayat ataupun qiraat-qiraat yang 7 yang masyhur. Kalau Taranum dia tak ada sanad yang khusus pada zaman sampai kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok, Nabi ketika menjadi imam, berimamkan para sahabat. Yang mana diceritakan oleh seorang sahabat, kata Ibnu Mas'ud, waktu aku solat dengan Nabi SAW, Nabi membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat ni. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian diteruskan lagi dengan surah An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud, waktu habis surah Al-Baqarah, dia ingat Nabi nak rokok. Tak, Nabi terus lagi sampailah penghujung surah An-Nisa. Kalau kita total ayat dia berapa? Ada 662 ayat. Bagaimana para sahabat boleh bertahan? Kalau kita tengok, kalau kita fikir dari sudut logik akal, di sana mestilah suara Nabi SAW merupakan satu suara yang sangat-sangat indah. Sehingga para sahabat sanggup bertahan lama sampai sanggup menjadi imam, sanggup menjadi makmum kepada Nabi SAW. Okey, apa hukum Taranum? Hukum Taranum terbahagi kepada 3 lah. Secara ringkasnya, yang pertama, ulama mengatakan haram. Seperti mana kata ulama Arab Saudi, dia kata haram. Sebab apa? Sebab duk pulun ngaji Taranum sampai tajwid pun lari. Yang kedua, ulama yang mengharuskan seperti mana ulama Mesir dan seumpama dengannya lah. Selagi mana tidak bercanggah dengan tajwid
tidak lari tajwid, maka taranum dibolehkan, diharuskan. Bahkan dianjurkan kalau mendatangkan tadabbur kepada Al-Quran. Dan hukum yang ketiga, ulama mengatakan harus, iaitu seperti mana kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia kata harus. Jadi kita kalau nak ngaji taranum, kita cadanglah kepada orang yang nak ngaji taranum ni beberapa cadangan. Yang pertama, kalau nak ngaji taranum, ngaji dulu tajwid. Yang kedua, kalau kata dia nak ngaji taranum, dia mesti kuasai fardu ain terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita tengok dia punya niat. Tengok niat dulu. Apa tujuan ngaji taranum? Kalau tujuan nak upload video, kemudian nak sebarkan, nak jadi terkenal, maka itu tidak digalakkan. Okey? Okey. Seterusnya, untuk soalan yang seterusnya, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus untuk menceritakan perkembangan taranum di Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tam'al huda summa amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Nasruddin bin Azmi, juga kepada Ustaz Akram bin Harun. Baik, soalan yang bertanya kepada saya mengenai tentang perkembangan taranum di Malaysia. Okey, perkembangan taranum di Malaysia ni sejarahnya saya bahagikan kepada beberapa peringkat lah. Pada peringkat permulaan tu dia mula masuk taranum di Malaysia ni adalah seiring dengan masuknya Islam di Nusantara 500 tahun yang lepas. Bila masuknya Islam, maka pada waktu itu taranum pun masuk juga. Sebab apa? Sebab diadakan pengajian Al-Quran. Di mana? Diadakan di istana-istana. Sebab itu di istana dulu, pada zaman dulu, mereka ada qori. Mereka panggil sebagai qori diraja ataupun qori istana. Jadi dekat istana itulah qori-qori ini dia akan mempersembahkan ataupun memperdengarkan bacaan Al-Quran dia tu kepada sultan dan juga kepada rakyat sekiranya ada majlis-majlis seperti majlis khatam Quran ke, majlis kenduri kahwin diraja ke apa. Jadi qori ni dia memainkan peranan. Okey, itu yang pertama ada punya sejarah ya di istana. Kemudian peringkat seterusnya berkembangnya taranum ni ketika mana para pelajar di Malaysia ni depa pi belajar, mereka menuntut ilmu di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu mereka telah belajar daripada qori-qori yang terkenal seperti di Mesir dan juga di Mekah. Okey, hasil daripada pembelajaran mereka berkenaan dengan taranum tersebut, jadi depa mereka ini membawa balik ke tanah Melayu. Kemudian bila bawa balik itu diadakan dia punya kita panggil sebagai gabungan di antara cara lama dengan cara baru. Cara lama tu maksudnya apa yang taranum sebelum mereka pergi ke Timur Tengah. Jadi bila balik ke tanah Melayu, maka diadakan gabungan di antara taranum lama dan taranum baru. Itu pada peringkat yang kedua. Seterusnya berkembang lagi dia punya taranum ni ketika mana pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pendidikan Islam, dia telah menubuhkan satu kelas yang dipanggil sebagai kelas kemahiran membaca dan menghafal Al-Quran bagi melatih para guru dan juga para pelajar yang berbakat. Daripada kelas-kelas tersebut, maka diadakan latihan untuk membaca kepada para guru dan juga kepada para pelajar, dan juga pihak KPM ni, pihak Kementerian Pendidikan juga, dia mengadakan pertandingan di antara sekolah-sekolah untuk mencorakkan dan untuk menarik minat para pelajar supaya mereka ni belajar taranum. Okey. Seterusnya dia berkembang juga, dia bertambah lagi berkembang ketika mana diadakan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Majlis ni itu majlis pertama kali diadakan pada 8 Mac 1960. Jadi dekat situ
bila diadakan pertandingan, maka ramailah daripada kalangan masyarakat, daripada kalangan kori-kori ini, mereka bertanding mempersembahkan bacaan, dan dalam masa yang sama dia juga akan memupuk semangat untuk orang belajar Taranum ni. Seterusnya, yang terakhir, dia punya perkembangan terakhir adalah dia lebih berkembang maju, berkembang lebih pesat, kita kata. Taranum ni ketika mana maksudnya mereka mewujudkan rancangan-rancangan reality television seperti program Akademi Al-Quran ataupun program-program yang lain lah seperti Mari Bertaranum dan juga sebagainya, yang telah melahirkan ramai-ramai kori yang kita tengok yang famous lah pada masa kini, seperti Abdullah Fahmi, Anwar Hussein, Fakhr Razi dan sebagainya. Itulah dia punya sejarah ringkas bagaimana berkembangnya Taranum di Malaysia ni, bermula dengan istana, kemudian berpindah kepada Timur Tengah, kemudian daripada mewujudkan ada majlis tilawah Al-Quran, kemudian pihak KPM main peranan mengadakan kelas-kelas untuk para guru dan juga para pelajar, dan juga diadakan juga rancangan reality television. Okey, saya rasa setakat itu pembentangan saya. Terusnya kita tengok kepada soalan yang ketiga yang akan dijawab oleh Ustaz Akram bin Harun. Ya Ustaz Akram, adakah Taranum ni dia berperanan dalam membentuk ketamadunan umat Islam? Okey, silakan Ustaz. Tafadhal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Syekh kita Ustaz Nasaruddin dan juga Ustaz Firdaus. Okey, saya akan menjawab persoalan, adakah Taranum berperanan dalam membentuk ketamadunan umat Islam? Jawapan saya, ya. Kenapa? Nombor satu, kita kena ambil faham dulu maksud tamadun itu. Tamadun itu bermaksud daripada, kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tamadun bermaksud cara hidup yang serba berkemajuan ataupun ke arah kemajuan ataupun cara hidup yang sudah maju. Okey, itu kalau kita tengok maksud tamadun. Dan persoalan di sini, adakah Taranum itu memainkan peranan? Adakah Taranum itu berfungsi dalam nak dalam membentuk ataupun tamadun Islam? Okey. Pertama sekali kita kena tahu Taranum itu dia duduk di dalam kesenian. Kesenian Islam banyak. Kesenian dalam Islam kita ada banyak. Yang pertama ada kesenian daripada sudut suara, kesenian daripada sudut tulisan iaitu khot, kesenian daripada sudut ukiran, kesenian daripada pelbagai jenis sudut. Kerana apa kesenian itu penting? Kerana pertama sekali kita biasa dengar, lazimnya semua daripada kita biasa dengar hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha cantik dan dia suka kepada kecantikan. Tapi perkaitan yang kita nak tengok, apa perkaitan antara kesenian ataupun ilmu Taranum ini, seni suara ini dalam tamadun, kita boleh tengok. Taranum dia ada banyak. Tak dinafikan dia ada banyak. Yang kita tahu hanya beberapa yang memang dalam fokus di dalam bidang qiraat. Contohnya yang memang ada yang kata qiraat sabrah, ada yang kata 12, ada yang kata 14 yang masyhur, macam-macam nampak yang kita dengar pun kita tak boleh nak kata tak, tak boleh nak kata ya sebab bukan bidang kita. Tapi yang boleh kita nak confirmkan satu perkara adalah tamadun, minta maaf, adalah Taranum, dia merupakan satu syiar dan dia merupakan satu kebanggaan ataupun satu lambang agama Islam itu sendiri. Menunjukkan suatu bangsa itu kalau dia punya kemajuan ataupun tingkat level ukuran kemajuannya, dia mesti akan ada sampai satu tahap nak mewujudkan sesuatu. Jadi kita dalam Islam ni adanya Taranum yang ada pelbagai kaedah dan juga pelbagai mazhab ataupun pelbagai bentuk. Di sini menunjukkan ketamadunan Islam itu sendiri yang mana dia meraihkan kepelbagaian dalam kesatuan. Maksudnya dia satu dan dia meraihkan banyak bentuk. Contoh,
kalau kata qiraat sama-sama qiraat ataupun taranum sama taranum itu berkelahi, mana boleh kekal sampai lah ni. Maksudnya pakat meraihkan, di situ yang saya kata dia meraihkan perbezaan dalam kesatuan. Itu salah satunya. Okey, kemudian apa tadi saya nak kata tadi dah. Kalau kita tengok balik daripada zaman-zaman dia tu, kemajuan Islam tu sendiri, apa nama, dia diukur daripada segala sudut. Jadi takkan kita dah ukur daripada sudut kesenian penulisan, daripada intelektualnya Islam, daripada sejarah-sejarahnya, kita boleh tinggal satu sudut, iaitu sudut seni suara. Tak boleh, kita tak boleh, kita kena bawa sekali. Sebab macam saya kata tadi, dia merupakan satu syiar yang mana kita kena agungkan dia, kita kena julangkan dia, dan kita tak boleh tinggal. Okey, sebab tu yang bila kita wujudkan, minta maaf bukan kita lah, maksudnya zaman lah ni, zaman kita ni, diwujudkan apa nama, pertandingan, diwujudkan apa, hafazan, pertandingan tilawah Quran semua itu bukan bertujuan nak memecah belah kan, dia nak menyatu padukan. Sampai satu tahap orang bertanding seni suara, maksudnya ada lagi. Semua orang boleh baca, kita nak cari siapa baca paling sedap. Dengan macam kata tadi Ustaz Nasruddin kata tajwid dulu kena, ya betul, itu semua kita dia ada step-step dah yang kita tak boleh nak langkau. Okey, kemudian poin yang kedua saya nak kata, syiar Islam ini melambangkan kegemilangan peradaban dan ketamadunan. Jadi macam saya kata awal-awal tadi, taranum merupakan satu syiar. Syiar ni pula melambangkan kegemilangan sesuatu tamadun ataupun tamadun Islam ni. Jadi kita tak boleh tinggal dia. Kita kena bawa dia sekali serta sebab dia satu kebanggaan. Jadi kalau bangga ni terdengar adalah hadis Nabi, ana sayyidi waldi adam wala afkhar wala afkhar atau kama qala. Aku ni anak penghulu anak cucu Adam dan aku tak bangga. Itu Nabi, Nabi. Tapi kita kena banggalah dengan Islam yang Nabi bawa sebab dah lengkap sempurna semua. Dan kita nak kata tak sempurna tak boleh. Al-yaum akmaltu lakum, ada ayat tu. Ila akhir ayat tu. Okey. Last sekali, kesimpulan yang saya boleh buat adalah syiar kesenian taranum Al-Quran juga mesti seiringan dengan penerapan nilai dan ajaran dalam kehidupan setiap Muslim. Maksudnya taranum juga. Baca Quran juga sedap. Suara sedap dengan lagu dia, dengan tajwid dia semua kena. Tapi yang paling penting adalah memahami dan mengamalkan isi kandungan dan apa yang terkandung dalam Al-Quran tu sendiri. Tak guna kita baca sedap saja. Tak guna kita seolah-olah jadi burung kakak tua yang hanya melagukan, yang mana kita memperdengarkan tanpa kita memahami apa yang ada dalam isi kandungan. Jadi seolah-olah sedap kita nyanyi, sedap kita amal, sedap kita bawa sampai mati. Wallahualam. Saya takat tu dulu saya punya pandangan. Kalau salah kita boleh betulkan mungkin di masa depan. Okey, saya serahkan kembali majlisnya kepada Syekh kita Ustaz Nasruddin. Tafadhal masykur. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang telah menerangkan secara terperinci berkenaan dengan peranan taranum dalam sejarah ketamadunan umat Islam. Dan untuk itu kami sudahi forum ini dengan memohon maaf sekiranya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.